Selamat tengah malam kepada semua para pendengar Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Kita berjumpa sekali lagi dalam rancangan Nombor 1 Radio bersama dengan saya, Casey. Dan juga saya, Khairul Ashri. Ya. Jadi saudara, ini dah pun sampai hari yang ketiga. Khairul Ashri menemani anda bersama dengan saya dalam rancangan Misteri Jam 12 setelah ia direhatkan selama lebih kurang 2 bulan. Ya, ramai setiap malam, semakin ramai yang bersama dengan kami. Terima kasih. Kami ucapkan atas sokongan yang telah pun anda berikan kepada rancangan Misteri Jam 12. Rancangan ini malah dah pun jelajah jauh. Ya, betul. Ramai mendengar rancangan ini di Malaysia, terima kasih. Dan lebih ramai yang mendengar MJ12, lebih banyak kisah yang boleh dikongsi sama. Dan anda boleh kirimkan email, Khairul Ashri. Bagaimana nak kirimkan email untuk Misteri Jam 12? Ya, jika anda mempunyai kisah-kisah seram ataupun kisah-kisah menarik yang tidak boleh anda lupakan, ataupun pengalaman anda ataupun kisah-kisah yang dikongsikan oleh rakan atau saudara, anda boleh saja kirimkan di misterijam12@gmail.com. Benar sekali, Khairul Ashri. Misteri Jam 12, MISTERIJAM angka 12, Misteri Jam 12@gmail.com. Ya, betul. Jadi kirimkan email anda dan tidak semestinya anda kirimkan hari ini, besok, lusa kita baca. Kadang-kadang menunggu mungkin sebulan, kadang-kadang seminggu. Jadi kita tengoklah. Ada kalanya email anda tenggelam dengan email yang lain. Sebabnya dalam email yang belum kita baca berapa banyak kisah? Beribu. Ada dalam 2,000 lebih kisah yang kami belum baca lagi. Belum baca lagi, banyak sangat. Dan dalam 2,000 tu pun tak semua kisah. Ada yang setakat bertanya khabar. Ada yang hai Casey. Ada yang tanya, Casey kenapa MJ12 tak ada ni? Dah lama rindu ni. Jadi kita kena tengoklah satu persatu. Jadi terima kasih atas kiriman-kiriman anda. Khairul Ashri, ada yang sedang mendengar sekarang ini di Singapura. Apa khabar semua orang Singapura yang berada di Tampines mungkin, yang sedang mendengar di Bukit Batok? Ada ataupun ada yang sedang mendengar di Yishun. Yishun, orang Yishun. Orang Yishun. Homeboy. Yes, homie. Ataupun yang mendengar di Woodlands ataupun di Jurong. Di Teluk Belanga, di Punggol, di Sengkang. Jangan lupa teman-teman kita yang sedang berada di dalam camp, Casey. Dalam camp. Kerana mereka yang dalam camp yang selalu setia mendengar MJ12. Walaupun dalam camp. Walaupun dalam camp. Sebab dulu saya buat macam itu. Terima kasihlah. Jadi Khairul Ashri, ada kisah hari ini saya nak bacakan beberapa pengalaman yang menyeramkan. Antaranya pengalaman yang berlaku di ketika kawan ni, sekumpulan kawan memancing sambil tu berkelah di Pulau Ubin. Okey. Anda benar pergi ke Pulau Ubin, Khairul Ashri? Saya pernah ke Pulau Ubin cuma sekali saja bersama teman-teman. Tapi kami tidak bermalam. Tidak bermalam, kami pun tidak meluangkan masa sehingga lewat malam. Jam 7 kita dah naik bot untuk pulang ke Singapura. Bambut 8.30 gitu, 9 dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Kalau dah terlepas, bye-bye. Boleh sebenarnya. Kalau di Pulau Ubin terlepas boleh. Satu syaratnya kena bayar lebih lah. Jadi kalau bambut tu nak bawa anda daripada jeti Pulau Ubin pergi ke jeti Changi. Misal kata dalam bambut tu ada 10 tempat duduk. Jadi kalau anda 2 orang, satu tempat duduk tu cakap $3. Sekali 10 kali 3, $30. $30 untuk pergi. Balik kena bayar lagi $30. Jadi pergi dan balik, maknanya awak kena bayar dia $60 baru dia akan hantar. Jadi kena buat special arrangement. Baik, saudara pendengar Ria 897 FM, kita teruskan kisah yang pertama akan saya bacakan. Dan ada juga pengalaman yang berlaku di estet perumahan di Singapura, di Sengkang. Ada juga kisah yang ingin diceritakan berlaku di Shah Alam, Malaysia. Dan Khairul, bagaimana kisah? Saya ada kisah yang berlaku di salah sebuah kondominium di Singapura, di Bishan. Dan lagi satu ada kisah yang berlaku di Kedah, di Malaysia. Dan juga ada kisah di Johor Bahru. Wow, jadi kisah malam ini padat dengan pelbagai pengalaman dari dalam dan luar negara. Kalau sudah bersedia, kita mulakan Misteri Jam 12.
Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Tolong. Azman! Ya Allah! Zaki! Azman! Mana kau? Tolong! Zaki, Azman! Tolonglah! Jangan! Hey guys, I'm Carly Clark. Tolong! Pendengar Ria 897 FM, anda bayangkan kisah yang ingin saya ceritakan berikut ini berlaku kepada pendengar kita. Ariel namanya. Beliau dan kawan-kawan, kata Ariel, pergi ke Pulau Ubin untuk memancing. Jadi apa yang berlaku? Kami datang pada waktu tengah hari, pergi ke kawasan yang dikenali sebagai Kampung Nordin. Bila sampai di Kampung Nordin, kami pun dirikan kemah. Kami pun mula memancing. Duduk, kemudian lapar makan. Kami berborak-borak, sambung pancing lagi. Dapatlah ikan. Dapat. Tak pernah tak dapat ikan kalau pergi memancing di Pulau Ubin. Tidak pernah mengecewakan. Kami bermalam di sana. Bila tiba waktu malam, selepas waktu maghrib, kejadian ini berlaku sekitar jam 8 malam kalau tak silap saya. Hampir-hampir 8 malam. Saya kata pada teman saya, aku nak pergi buang melepas. Sakit perut lah. Memang leceh, katanya. Memang leceh, kata Ariel. Jadi beliau beritahu 2 orang teman. Mereka bertiga, sahabat dia, 3 orang. Katanya, korang, sebab ini perkara biasa yang pernah dilakukan. Setiap kali pergi memancing, 3 atau 5 orang sahabat. Kali ini 3 orang saja. Takkanlah nak suruh member teman bro pergi melepas. Tak chill lah. Jadi saya kata pada teman saya, korang tunggu sini ya, pancing aku tak tahan lah, sikit perut lah. Okey. Saya pun bawa lampu solo yang agak besar sedikit, dengan bawa satu kayu. Sebab dekat Pulau Ubin ni banyak babi hutan. Berbahaya. Babi hutan ni mengganas. Nak kalau kita berada dekat kawasan dia, dia boleh serang dan mencederakan. Saya ni lebih takut babi hutan daripada takut tempat yang sunyi dan gelap, katanya Ariel. Saya pun berjalan. Bayangkan pendengar Ria 897 FM, menjejakkan kaki berjalan. Sedang cari spot. Mana aku nak buang air besar ni? Aduh, sakitnya perut aku mengulas. Dan saya tahu dalam hutan, Casey dan para pendengar Misteri Jam 12, adalah satu perkara yang ramai orang tahu. Kalau nak kencing, nak buang air kecil, nak buang air besar, jangan buat dekat pokok. Tak boleh. It's a no-no.
Sebab dekat pokok ni lah selalunya ada penunggu-penunggu. Kalau salah kena pokok, boleh kena ganggu, boleh kena kacau, boleh kena rasuk. Jadi saya ni pada malam tu gelap, lampu suluh kiri kanan sambil saya berjalan suluh kiri kanan ni. Akhirnya nampak ada spot baik. Saya pun letak lampu suluh di atas tanah. Dahan-dahan, ranting-ranting. Kemudian saya mula lakukan kerja saya. Bayangkan, sedang saya duduk menyangkung, tiba-tiba dalam waktu yang sama, percaya ataupun tidak, saya dengar suara. Suara seperti ada orang sedang ketawa dengan perlahan. Azman! Azman! Kau Saya tarik lampu suluh. Saya suluh kiri, suluh kanan. Azman, tak kelakar lah. Suluh. Tiba-tiba, Khairul, anda bayangkan, dia sedang menyangkung, sedang nak melepaskan ni. Dia dengar orang macam jadi dia ingat kawan. Dia suluh-suluh, dia marah. Azman, mana kau? Setelah dia suluh, dari atas, rambut hitam jatuh terkena wajah sebelah kanan. Jadi dia terperanjat sebenarnya. Dia memang terperanjat. Dia katanya, saya pun menepis rambut tu. Dia tepis rambut. Dia ambil lampu suluh atas. Rupa-rupanya saya tak perasan yang saya sedang melepas dekat bawah pokok. Katanya memang satu perkara tidak dibenarkan untuk kita lakukan. Ini adalah nasihat daripada seorang pakcik yang pernah ikut kita memancing di Pulau Ubin. Dia orang lama ni. Dia kata, kau nak kencing, kau nak berak, kau nak apa, jangan buat dekat bawah pokok. Kau buat dekat mana-mana, tapi jangan dekat pokok. Saya ingatkan tak ada pokok. Rupanya pokok ni besar, kata dia, di sini. Belakang saya suluh. Ya Allah, pokok dekat belakang aku. Khairul, katanya Ariel, daripada ketawa yang sedikit-sedikit ketawa macam ketawa sinis, ia bertukar menjadi ketawa melirit. Waktu itu saya dapat dengar dengan jelas sangat-sangat. Maaf cakap, saya tak sempat nak bersihkan diri. Memang saya tak malu untuk katakan sedemikian rupa, kerana waktu itu memang saya takut sangat-sangat. Saya berdiri sambil saya ambil tisu basah yang saya bawa beberapa helai. Saya tarik dan cuba bersihkanlah sepantas mungkin, campak ke tepi. Saya jalan meluru tanpa hiraukan ke mana saya pergi. Saya jalan dalam hutan di Pulau Ubin. Suara itu masih mengikuti saya. Azman! 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 Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Saya berhenti seketika. Saya ingat pesanan daripada pakcik yang pernah memancing dengan kita.
Kalau apa-apa berlaku, jangan terus lari. Benda ini akan terus menyesatkan kita dalam khususnya kawasan Semak Samun. Itulah tujuan dia. Dia sesatkan kita, kita dah sesat, kita takut, baru dia akan serang. Bila saya teringat pesanan seorang pakcik ni, saya pun tenangkan diri. Astaghfirullahaladzim. Saya pejam mata dan katanya, bacalah apa jua surah yang terbaik ayat kursi. Pejam mata, baca. Saya tak tahu baca ayat kursi, mohon maaf. Saya baca surah Al-Fatihah, baca surah 3 Kul, ulang dan ulang dan ulang dan ulang. Dari jauh, saya dapat dengar suara kawan saya memanggil saya Aril. Aril! Aril! Oi, Aril! Azman! Oi! Azman, mana kau? Aril! Aku kat sini! Oi, apa buat kat situ? Kawan saya datang. Saya dalam keadaan ketakutan. Katanya nak tahu tak berapa lama saya hilang? Dah 3 jam. Dari jam hampir 8 malam, nak dekat pukul 11 malam, baru saya ditemui oleh rakan-rakan saya. Mereka kata mereka tidak lari dapatkan bantuan sebab mereka dengar suara saya memekik. Hazman! Tapi mereka tak dapat kesan di mana saya berada. Waktu saya berdiri, cuba tenangkan fikiran, tak nak kasih terus takut diri saya, barulah saya dapat tenangkan jiwa dan perasaan saya. Saya dah jumpa teman saya ni. 2 orang bawa saya balik tempat campsite yang mana kita memancing. Saya duduk sejenak, cuba minum air, dan kemudian saya kata, malam ni saya tak ada mood nak memancing, tapi saya akan duduk dengan mereka. Teman saya yang lain terus memancing macam biasa. Mereka tidak bertanya pada saya apa yang berlaku sebab mereka tahu kita berada di tempat yang sama. Dan tidak baik, kata pakcik ini, untuk menceritakan hal-hal seram kalau kita masih berada di sana. Bila pulang ke Singapura, baru saya ceritakan apa yang berlaku. Mereka kata mereka dengar suara saya memekik-mekik nama, mencari-cari teman, tetapi bila mereka pekik, saya tak jawab. Mereka dengar, mereka cuba cari tapi tak jumpa. Ya Allah, memang benar kata pakcik itu. Masuk hutan, jangan buat sembarangan. Jangan melepas memancut dekat batang-batang pohon yang ada. Sekian, terima kasih untuk Misteri Jam 12 dari Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Itu dia kisah yang pertama di Pulau Ubin. Pulau Ubin ya. Bagaimana agaknya Seram ya, Kesi kerap pancing. Kesi pancing tak? Dulu sebelum saya berumah tangga, saya pancing. Pancing dekat Pulau Ubin, pancing di kawasan East Coast ya. Selalunya orang yang pergi membuat ataupun membuat aktiviti memancing selalu memancing waktu malam ya. Malam sebab dia tak panas. Dan malam lagi pun, kalau malam-malam ni dia lebih seronok lah, lebih tenang lah. Dengar ombak kan, desiran pasir dengan ombak memukul pantai. Dia chill lah, chill. Dia memang menenangkan sangat-sangat. Kalau tadi kisah tadi apa yang mungkin bermain di fikiran bila saya membacakan kisah awal tadi? Tentang mungkin si pengirim ni telah pun disembunyikan ataupun telah lari masuk ke dalam alam yang lain, mungkinlah sebegitulah. Kemungkinan ya. Kemungkinan besar. Jadi bayangkan kalau malam-malam tengah memancing dengan bunyi ombak, kan macam tenang, dengan bunyi cingkerik. Ini nak buat tidur ni.
Apa dia? Ini dah buat tidur, ngantuk ni. Jadi itulah keseronokan kelebihan memancing ni. Orang yang memancing ni selalunya dia perlukan ketenangan dan kesabaran. Dia melatih untuk tunggu ikan tu, bukan senang. Dulu Kisi memancing pernah diganggu? Saya memancing tak bukan diganggu macam kena panggil, tidak, tetapi saya pernah memancing rasa meremang. Dan kemudian bila saya tengok dekat dalam air ni, saya tengah nak tarik joran saya tersangkut tau. Saya memancing dekat waktu kejadian ni berlaku, memancing dekat mana dekat jeti Bedok. Di Bedok. Paling ujungnya tempat tahu. Dan waktu tu saya memancing oleh kerana saya bersekolah. Jadi saya pancing weekday lah. Besok tak ada lecture apa-apa kan. Jadi sebab tu saya pancing, ajak member saya. Jadi member saya mancing dengan saya. Tengah mancing tu saya tengok, sangkut dah. Saya cuba suluh lampu. Saya ternampak dekat atas tu, pada saya mungkin tu rumpai laut lah. Tapi bila saya pertama kali suluh, macam rambut orang lah. Macam rambut. Terus saya jadi saya pergi ke member saya. Saya kata, jom lah lipat sini lah, kau jauh-jauh apa. Padahal dah nampak benda. Jadi Khairul, kita teruskan dengan kisah anda. Terima kasih pada anda yang mendengar. Terima kasih. Tentang apa ni? Tentang seorang ada pengirim ni yang menceritakan tentang makciknya yang bekerja dengan salah sebuah syarikat pembersihan, cleaning services, okay. Di mana tugasnya dia harus ataupun diperlukan untuk pergi rumah ke rumah untuk membersih. Dan kisah ini berlaku di salah sebuah kondominium di Bishan. Kalau sudah bersedia, kita dengar sekarang kisah dari Khairul Ashri. Kalau anda baru saja bersama dengan Misteri Jam 12, mungkin baru kenal MJ12 dah ada balik. Saya sedang bersama dengan Khairul Ashri sekarang. Sekini bersama dengan Khairul Ashri. Dan Khairul ni dalam sesi latihan. Maklumlah beliau pemenang Aku DJ Ria. Sekali lagi syabas dan tahniah kepada Khairul. Terima kasih. Dan pemenang Aku DJ Ria. Dan selepas beliau menang ni, beliau diberi kontrak lah untuk bekerja dengan kami menjadi ahli anggota keluarga DJ Ria. Dan beliau masih belum ada time belt. Sekarang dalam latihan, latihan dari segi teknikal, teknikal, dari segi apa lagi, penyampaian, baca berita, pelbagai lah, macam-macam lagi, intensif sangat. Jadi antara latihan ini adalah untuk mengendalikan Misteri Jam 12 ni. Jadi kita tengoklah, kalau beliau nampaknya feedback yang diberikan maklum balas memang baik-baik. Baik-baik semuanya. Kita dengar sekarang kisah dari Khairul Ashri. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Pada minggu yang lalu, saya dan adik-adik saya mengikut makcik kami pergi ke kerja. Katanya di sini, pada hari tersebut syarikat makcik beliau ini tidak mencukupi orang. Jadi kami pun perlu bekerja, dan kami memandangkan mereka ni tidak bekerja dan tiada aktiviti yang nak dibuat ataupun mereka jadi mereka mengambil keputusan untuk menolong makcik mereka ni sambil kerja sambil dapat duit sikit. Jadi kami diberitahu oleh majikannya di mana kami harus pergi ke salah satu kondominium yang terletak di Bishan. Kami pun pergi ke kondo yang dimaksudkan. Apabila kami berada di luar kondo tersebut, tiba-tiba saya rasa tak sedap hati. Tapi saya tidak fikir apa-apa pun. Saya tidak fikir yang bukan-bukan. Yang membuat saya rungsing dan merasa pelik ialah apabila tuan rumah kondo ini tiba-tiba kelam kabut bila berbual dengan kita. You clean anywhere you see is dirty, okay? As long as everything is clean, I'm okay. I'm not so particular. Give me a call when you're done. Dengan pantas, tuan rumah kondo ini keluar dari rumahnya, meninggalkan rumahnya dengan kami untuk kami menjalankan tugas pembersihan. Kami pun tidak memikirkan apa-apa pada ketika itu. Tidaklah kotor sangat ataupun berserak sangat, cuma berabuk sahaja.
Jadi kami pun memulakan kerja. Makcik saya mengemas di dapur, adik lelaki saya mengemas di bilik tidur utama, dan saya dan adik perempuan saya ketika itu mengemas di ruang tamu. Setelah kira-kira dalam 1 jam selepas saya habis kemas ruang tamu, saya langsung keluar dari rumahnya untuk menyapu koridor. Saya sedang sibuk untuk mengemas di luar. Tiba-tiba Casey meremang bulu rumah saya. Saya dapat rasa ada seseorang yang sedang berdiri di belakang saya. Saya rasa seperti ada susuk tubuh seorang wanita yang sedang tengokkan saya. Saya dah rasa tak sedap hati. Saya rasa betul-betul tak sedap hati ketika itu. Saya rasa kalau saya dapat tengok muka saya di cermin, saya sedang kelihatan begitu pucat. Jadi saya mengambil keputusan untuk masuk ke rumah. Dan sedang saya berjalan masuk ke dalam rumah, adik saya yang sedang sibuk mengemas bilik tidur utama. Bayangkan, beliau sedang berdiri tercangap di depan pintu bilik yang dimaksudkan. Sedang saya berjalan ke arahnya, beliau tiba-tiba pusing dan seolah-olah menepis sesuatu di belakangnya. Lalu beliau dengan pantas berjalan keluar dari bilik itu dengan muka yang sangat pucat. Tiba-tiba makcik saya, rumah ni ada sesuatu benda yang tak baik. Makcik rasa betul-betul ada benda yang tak baik kat dalam rumah ni. Saya yang ketika itu berada dalam keadaan yang sangat takut dan tak fikirkan apa-apa. Saya lalu mencapai telefon saya dan menghubungi tuan rumah dan berkatakan pada beliau, "Uncle, okay ah? Can ah? Everything very clean already. We can leave already ah? Thank you." Sejurus kami pulang ke rumah, saya pun bertanya pada adik saya dengan apa yang terjadi padanya petang tadi. Dia pun membuka cerita. Aku tengah kemas. Aku tengah sibuk pasang cadar. Aku tengah kibas-kibas cadar. Tiba-tiba aku ternampak. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan. Dekat sebelah katil, di penjuru tembok di dalam bilik, ada susuk tubuh seorang perempuan tua yang sedang berdiri memerhatikan adik saya. Dalam fikiran saya ketika itu, mungkin orang tua berkenaan marah dan tak suka kami mengemas di rumah tersebut. Adik saya tidak mahu mengulas lebih lagi tentang apa yang beliau nampak ketika mengemas di dalam ruang bilik tidur utama itu. Dan beliau mengambil keputusan untuk berdiam diri. Dan pada hari keesokan harinya, adik saya ni tiba-tiba demam panas untuk 3 hari dan tidak mampu bercakap. Beliau tidak makan. Beliau menjadi murung akibat kejadian tersebut. Dan kami tidak menghubungi tuan rumah untuk bertanyakan apa-apa kisah yang pernah berlaku di rumah tersebut. Takut-takut nanti tuan rumahnya marah. Sekian, ini kisah ini dikirimkan oleh salah seorang teman yang dipetik daripada email MG12. Terima kasih. Kisah ini berlaku di salah sebuah kondominium di Bishan. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Ya, Misteri Jam 12. Ya, Kisi bayangkan kau tengah kemas rumah, tengah kibas-kibas cadar. Sekali berlaku benda macam gini jadi kat kita. Tengah kibas, cadar tu tengah jatuh turun kat katil penyanyi cantik. Tiba-tiba tu dekat penjuru tembok tu ada orang tua berdiri kat situ ya. Kisah pernah juga saya ketengahkan bacakan Langsi.
Seorang pendengar ni, dia takut sangat sampaikan rumahnya dia tak pasang langsi, semua letak blinds. Ya. Letak blind Sebab ada pengalaman yang mana seingat saya, bila dia balik ke rumah beberapa kali, dia dapat lihat macam ada orang sembunyi dekat belakang langsi. Dan kadang-kadang langsi dengan langsi tu kan ada gap kan, ada ruang sedikit tu kan, macam ada orang menjenguk, nampak intai, habis macam ada nampak mata terkelip-kelip. Dan langsinya pernah juga berbungkus, kelihatan seperti makhluk pocong dalam rumah. Dan oleh kerana itu, ceritanya begini, arwah ibunya adalah seorang tukang ubat. Jadi dalam rumah tu setiap hari Khamis malam Jumaat tu mesti rumah tu diasapkan lah. Mengikut pengalaman beliau lah. Entah benar ataupun tidak, ingat rancangan MJ12 ni hanya hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut. Kalau ingin kepastian, tanya yang pakar. Ya, betul. Jadi katanya setelah arwah ibu meninggal dunia, dia pun tak nak teruskan lah apa yang ibunya lakukan. Jadi dia pun hentikan daripada mengasap rumah setiap hari Khamis malam Jumaat. Ibunya juga ada mengasapkan beberapa batu-batu yang disimpan, keris yang disimpan, tapi dia tak buat. Mula-mula rumah tu kadang-kadang waktu malam dengar bunyi macam tuk 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 tuk. Dan kemudian diikuti dengan itulah penampakan dekat belakang langsi tu. Dari itu beliau takut sangat-sangat dan kemudian membelanjakan sedikit wang, menukar seluruh rumahnya bukan pakai langsi tapi pakai blinds. Dan pastinya juga pada masa yang sama, kalau saya ingat, dia juga memanggil pakar untuk mendapatkan khidmat dari pakar. Bayangkan. Dan Casey bercakap tentang, tadi Casey ada sebut makhluk pocong Berikut nanti akan saya kongsikan kisah yang berlaku di Kedah berkenaan dengan pocong. Dekat Kedah. Dekat Kedah. Saudara Casey dan juga Khairul Ashri akan berehat seketika. Kita akan kembali dengan kisah-kisah seram dalam rancangan yang digemari ramai. Misteri Jam 12. Dan malam kepada anda semua, kita kembali ke sesi kedua Misteri Jam 12 bersama dengan saya Casey dan juga Khairul Ashri pada tengah malam ini Jadi saudara, bagaimana dengan anda semua? Diharapkan dalam keadaan yang baik dan juga terhibur dengan kisah-kisah yang dikongsi sama pada tengah malam ini, Khairul ya. Tadi Khairul bila dengar lagu Lingsir Wengi itu macam diam je Khairul Kenapa Khairul tiba-tiba terpaku tengah malam ni, terdiam sendiri? Sebab lagunya sangat mengerikan menyeramkan membuat kalau seorang-seorang buat MJ12 boleh putarkan tak audio tu? Saya kalau bertugas saya boleh putarkan. Kalau sebab tadi mendengar kan, mendengar tu macam alamak bulu tengkuk ni berdiri. Engkau belum lagi putarkan lagu ni dekat konti lama Mediacorp Caldecott Broadcast Center. Nasib lah tak ada kat sana. Tu bawah tanah dekat kubur 7 tahun bro aku MJ12 tak tahu macam mana boleh ada semangat untuk putarkan video-video sound-sound effect yang menyeramkan. Sampai kan ada orang jumpa saya tanya, macam mana Casey boleh berani Saya pun tak tahulah pakcik. Mungkin dah tahu menggalas tanggungjawab untuk menghiburkan orang, mencari rezeki untuk keluarga. Betul. Jadi pada tengah malam ini kita akan terus berkongsi pengalaman-pengalaman. Tapi sebelum tu, tujuan saya putarkan lagu tadi, Lingsir Wengi. Lingsir Wengi. Maknanya apa Casey? Langsir yang wangi. Kenapa kau ketawa? Kejam main-main. Langsir kalau wangi, kau hati-hati. Sebarang hentam je. Boleh tanya teman-teman kita dari Indonesia. Ini merupakan lagu folk song lagu lama. Saya kurang pasti apa maknanya. Tapi itulah menyeramkan cara dia menyanyikan lagu berkenaan.
Saya putarkan lagu tu sebenarnya begini. Ini berlaku kepada seorang pendengar yang mana beliau pernah beritahu saya ketika saya jumpa beliau di satu acara. Beliau jumpa katanya, Kesi ni boleh cik berbual Kesi kejap, ada cerita nak sikit lah. Saya pun okey lah. Dia cerita kepada saya, dia bercuti dengan keluarga, bercuti di itu dia telefon ke Batam untuk 2 malam lah. Ya, di Batam, jadi, Indonesia ya. Jadi apa yang berlaku? Beliau kalau seingat saya, dia isteri, dia ada 3 orang anak. 2 lelaki 1 perempuan. Jadi malam-malam hari semua tidur dalam satu bilik hotel lah. Jadi ada 5 orang lah semuanya dalam satu bilik. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh isterinya. Bang, anak perempuan sedang berdiri dekat tingkap bilik hotel tu, langsir dia buka kan, dia diri kat tingkap sambil dia diri, tangan kiri kanan dekat tepi lah. Dia diri tegak lah, macam dalam keadaan sedia lah. Kemudian dia dengar anaknya menyanyikan lagu seolah-olah macam lagu Lingsi Wengi. Lingsi Wengi. Tingkap bilik dibuka ataupun ditutup? Tingkap hotel memang tak boleh buka. Okay. Jadi dia berdiri tengok luar, dan luar tu memang gelap. Dekat hotel tu nampak bahagian belakang katanya gelap, dan dia terdengar anaknya nyanyi macam tu. Jadi apa yang berlaku, dia bangun, katanya ibu buka lampu sekarang. Dan kemudian buka lampu, anak lelaki pun terbangun. Anak lelaki pun takut. Anak lakinya duduk dengan ibunya dekat katil. Katanya dia membaca surah Yasin, mengambil Yasin yang dibawa bersama keluarkan. Dia mula membaca surah, baca. Anaknya daripada badan dia ada gerak kiri kanan sikit lah perlahan tu, menyanyi tu, terdiam dan berhenti tau. Berhenti. Kemudian anaknya toleh ke belakang, kepalanya berpusing. Dia tak tahu macam mana nak dibuat, tetapi kepalanya berpusing hampir tidak sepenuhnya, tapi hampir 180 darjah. Dia pusing pada maksima yang anak saya boleh buat, tetapi ini lebih jauh sedikit. Kemudian tamu diam, bising dalam lorat Indonesia. Bapaknya terus katanya, saya terus baca surah Yasin ni kan panjang kan. Sampai yang mana keluar beberapa potong ayat yang mungkin dia faham, dia tak boleh terima. Kemudian anak saya terpekik, pingsan. Saya terus baca sampai habis. Saya suruh katanya dia suruh 2 anak lakinya angkat adiknya, letak atas katil, ambil air, sapu dekat muka. Tapi saya terus membaca, dan selepas tu baru keadaan menjadi tenang. Jadi bila ingat balik, sebelum tu dia ada membawa anak dia, katanya dia pernah bawa anak dia, anak laki, sekeluarga lah, pergi ke sebuah jambatan dekat sebatang sungai ni. Saya lupa apa nama jambatan dekat Batam ni. Jambatan ni popular di Batam. Ramai pelancong pergi kat jambatan ni. Dekat jambatan tu sesuatu berlaku, dia tak boleh ceritakan, dan kemungkinan ia berpunca dari sana. Jadi benda itu kirakan seperti mengikut balik lah. Agaknya lah. Jadi berhati-hatilah saudara. Baik, kalau anda sudah bersedia, kita akan teruskan kisah pada tengah malam ni. Selamat tengah malam pada semua geng-geng MJ12. Yes, boleh kita sebut-sebut sikit nama-nama teman-teman yang ada ni, yang mendengar semalam sejak hari Isnin, ataupun hari Selasa lebih tepat lagi lah, yang sedang mendengar. Terima kasih diucapkan kerana sentiasa bersama dengan Ria 897 FM. Kita ada Mak Nur, kita juga ada Juan Hernando. Katanya Juan Hernando ni, MJ12 memang terbaik. Saya setiap malam mendengar. Bila Casey rehatkan MJ12, malamku sepi tanpa sebarang hiburan. Wow. Berbunga-bunga ya. Dan di Instagram juga ada daripada Sister Manis 6400. Ya, selamat tengah malam yang bertugas DJ KC dan juga Khairul Ashir dari Brunei Darussalam. MJ12 memang best. Ya, dan juga ada di sini Nur Lela. Dan apa lagi ni? Siapa lagi? Sebentar ya. Ada di sini katanya daripada Mazura. Mazura kata, Assalamualaikum Kisi dengan DJ Kai. MJ12 is the best. Saya suka mendengar dari Johor Bahru, bersama dengan adik saya mendengar MJ12, Mazura dan Maisarah sedang mendengar.
Dari Johor Bahru ya. Ada lagi di sini Fadli, terima kasih Fadli. MG12 the best, DJ Khairul keep up the good work, so far so good. Dan yang lain kita akan ketengahkan sekejap lagi. Khairul ada kisah di Kedah Ya, kisah di Kedah yang kisah ni berlaku di Kedah, Malaysia, di mana pendengar ini mengirimkan email dan berkongsi kepada saya bahawa beliau sedang diganggu di rumahnya. Di mana rumahnya telah pun dimasuki makhluk halus. Baik. Langswir. Jadi saudara, ingat, apa yang anda dengar dalam rancangan ini anggap hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut, jangan mudah anda percaya, jangan terlampau taksub. MJ12 100%, hanya satu hiburan saja. Kisahnya berbunyi begini. Malam itu sunyi sekali. Jiran nenek saya sedang tidur nyenyak di atas katil. Dan bilik tidur kepada neneknya ini bersebelahan dengan dapur. Dan juga tiba-tiba nenek saya ni terjaga dari tidur. Dan alangkah terperanjatnya, sedang beliau nyenyak tidur, di sebelahnya, pada mulanya nenek saya ni sangkakan bahawa atuk saya sedang tidur di sebelah. Tetapi bukan. Para pendengar, di sebelah nenek saya yang sedang baring, yang baru saja terjaga dari tidur, adalah makhluk pocong. Dan ketika itu nenek saya tiba-tiba tergamam, terdiam dalam ketakutan. Tetapi beliau sempat kumat kamit mulutnya membaca doa-doa yang untuk menghalau pocong tadi. Pocong tadi tiba-tiba hilang, Kisi. Nenek saya pun cepat-cepat bangun, bergegas keluar dari bilik dan mendapati atuk saya sebenarnya sedang tidur di hadapan ruang tamu bersama adik saya. Peristiwa ini sebenarnya berlanjutan, Casey. Ada satu kali di mana atuk saya nampak hantu bungkus, Casey, berguling-guling dalam rumah. Berguling-guling dalam rumah, di ruang tamu. Casey dan juga para pendengar, tolong sarankan apa yang patut saya lakukan. Ya, berikut kisah yang dibaca oleh pengirim email ini, ya, Casey. Beliau ni sebenarnya sehingga ke hari ini masih lagi dikacau, di mana beliau di sini ada mengungsi kepada saya, di mana beliau katakan rumahnya telah pun dimasuki makhluk halus, langswir. Dan ada lagi pelbagai ataupun makhluk-makhluk yang lain. Dan juga dari sini pernah di sini katanya orang kampung ternampak hantu bungkus, Casey, berguling-guling di bumbung ataupun di atap rumahnya di kampung, iaitu di Kedah, Malaysia. Sini. Dan mungkin kepada anda yang sedang mendengar, ataupun mungkin ada pakar-pakar, ataupun mungkin anda yang mengenali pakar yang mungkin pernah ataupun tahu macam mana untuk handle situasi sebegini, mungkin boleh kongsi, komenkan, ataupun boleh saja email kepada kami. Dan sebelum saya bacakan kisah yang ingin diceritakan berlaku di Selangor. Selangor, ataupun lebih tepat lagi di Shah Alam. Khairul, pengalaman anda yang anda pernah ingin berkongsi dengan pendengar Ria. Mungkin sebab saya ada terima kiriman, tadi saya terbaca ni kiriman email ataupun private message. Katanya Casey tanya pada Khairul, pernah tak dia ketika tidur rasakan dirinya seolah-olah macam dihempap
dan tak boleh bangun daripada tidur. Cuba beberapa kali untuk buka mata, untuk gerakkan tubuh, tetapi seolah-olah dikunci dan rasa sesak nafas mula dan kemudian tercungap-cungap dibuatnya. Tanya DJ Khairul. Macam mana Khairul? Sejujurnya saya tidak pernah merasai ataupun mengalami pengalaman sebegitu, tetapi ayah saya pernah mengalami. Dia pernah cerita kepada anda? Pernah. Sebab saya ingat lagi ketika itu saya masih kecil lagi. Tiba-tiba saya terjaga dalam jam 3 atau 4 pagi. Ketika itu rumah dalam keadaan huru-hara. Ya, dengan mana ketika itu ada seorang pakcik ni mengambil bawang, ambil minyak, cuba untuk membantu ayah saya ketika itu. Dan selepas itu barulah saya tanya kepada ayah saya, bila dah dewasa sikit ni lah, masih teringat dengan insiden ataupun apa yang terjadi ketika itu. Saya tanya kepada ayah saya, ingat tak dulu ayah macam pernah jadi benda gini, apa jadi sebenarnya? So saya cakap, baru ayah ceritakan di mana beliau rasa seolah-olah beliau dihempap. Tetapi beliau sadar, dia sadar, tapi rasa dihempap, di mana dadanya betul-betul berat dan rasa dikempiskan sehingga dah tak boleh nak nafas. Tapi sehingga kan mulut tu seperti dikunci je macam tak boleh nak berbual. Ayah saya pernah cakap ataupun kongsikan, dia cuba untuk baca doa, cuba nak baca Ayatul Kursi, semua dah tak boleh. Jadi itulah, bukan pengalaman saya tapi pengalaman ayah. Yang dikongsi sama. Kisi pernah rasa dihempap ataupun pernah mengenali atau orang yang pernah dihempap? Saya pernah mimpi. Seolah-olah dalam mimpi tu saya cuba gerakkan badan saya nak keluar daripada mimpi tu, macam seolah-olah macam rasa dikawal gitu. Tapi alhamdulillah saya umur panjang, dapat buat MJ12. Jadi Khairul, kisah berikut ini saya ingin nak kongsi bersama kepada anda dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897. Ingat, setiap kisah hanya satu hiburan. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang dikongsi sama, ya. Yang pastinya rancangan ini hanya satu hiburan. Kita kembali selepas lagu Mak Kata. Semua para pendengar Ria 897 FM. Dan kisah ini saya terima daripada pendengar kita bernama Yanti. Ya, katanya di sini pengalaman beliau berlaku di rumahnya di Shah Alam di Malaysia. Dan beliau menceritakan waktu itu saya dengan kawan saya sedang lepak. Sedang lepak di balkoni rumah. Saya ni tinggal di sebuah apartmen, dan di apartmen ni ada di kondo ataupun apartmen ni ada balkoni. Dan kita lazim duduk dekat balkoni ni, duduk sambil-sambil kita berbual-bual, berborak-borak, dan kemudian kadang-kadang saya dengan teman-teman saya ni akan duduk dekat situ untuk isap rokok lah, kata Yanti. Jadi peristiwa yang tak dapat saya lupakan, pengalaman yang menyeramkan ni berlaku selepas kawan-kawan saya balik. Begini kisahnya. Apa yang terjadi waktu tu, ketika malam kejadian yang menakutkan ni, peristiwa yang menghantui beliau ni, katanya saya dengan teman-teman saya pada malam tu sedang bercerita tentang cerita hantu, pengalaman seram. Dan waktu tu kita sedang bercakap tentang sebuah apartmen yang berhantu di Genting Highland. Tahu tak apartmen apa? Tak tahu. Pergi Google apartmen berhantu di Genting Highland. Ada. Tempat ni famous sangat. Saya nak beritahu, tak apa, saya kasih awak. Dia start daripada A apartment. Tak. Anda type je apartmen berhantu di Genting Highland. Jadi katanya beliau dengan temannya sedang hangat menceritakan tentang apartmen berhantu di Genting Highland. Dan peristiwa yang dikongsi sama ni, pengalaman yang diceritakan setelah bercakap-cakap, berbual-bual dengan teman saya. Tengok jam dah pukul 1 pagi. Jadi ada yang nak balik lah, ada yang dah nak pulang. Satu persatu pulang, tinggal 2 orang teman yang mereka tinggal berdekatan. Dan akhirnya pukul 1 ni dua-dua teman saya pulang ke rumah, dan saya pun menghantar mereka lah sampai depan pintu. Dan saya tutup pintu, cakap terima kasih, mereka pun pulang. Dipendekkan cerita, sebelum tidur saya pergi ke tandas untuk buang air kecil. Kemudian saya minum air. Ini tabiat saya, sebelum tidur saya akan minum segelas air putih. Dan bila saya keluar dari tandas, saya keluar daripada dapur, saya ternampak kawan saya yang tadi balik, rupa-rupanya masih sedang duduk
dekat balkoni. Nampak dia nampak kawan dia masih duduk dekat balkoni. Dan susuk tubuhnya sama seperti kawan saya yang bernama Ia. Jadi kata Yanti, saya pun Iya. Ya, kau tak balik ya? Dia menegurlah kawannya. Ya, kau tak balik. Jadi kawannya hanya duduk berdiam diri saja. Kemudian baru dia nak menghampiri, nak melangkah ke depan, kawan dia bercakap dengan nada yang macam suara kawannya, tetapi katanya dia tak perasan tau, lain tau. Jadi ya kau tak balik. Dan dia dengar kawannya agak jauh sedikit katanya. Sekejap lagi aku balik. Dia kata sekejap lagi aku balik. Dia kata gitulah. Jadi okey, kau tunggu jap, aku nak masuk dalam. Katanya selepas selalunya dah buang air kecil, dah minum air putih, sebelum tidur saya akan menggunakan moisturizer lah dekat muka saya. Adalah regime lah yang dilakukan lah. Jadi saya kata alamak, dah cuci muka ni, dah masuk toilet, dah cuci muka, dah buang air kecil, dah minum air, saya nak kena pakai saya punya krim muka dululah, kalau tidak nanti kotor balik. Jadi saya kata ya tunggu kejap. Dia pun pakai. Kemudian dia keluar, temannya yang Ia tu dah tak ada. Jadi saya rasa macam pelik tau. Kemudian katanya saya terus menelefon Ia, dan dalam masa beberapa ring Ia pun mengangkat panggilan saya. Hello. Ia, ni akulah. Ada apa? Kau kat mana sekarang? Aku dah nak masuk mana ni, highway ni, nak balik asal. Dari rumah saya nak pergi highway agak jauh. Mustahil Ia boleh keluar dari rumah, turun bawah, naik kereta dalam hanya masa beberapa minit bila saya terserempak dengan susuk tubuh dia di balkoni rumah saya. Saya tetap nak bertanya, ya, tadi kau datang balik tak? Ada patah balik tak masuk rumah aku? Tak adalah, kan aku turun dengan Linda, kata kawan saya yang bernama Ia ni lah. Kan aku turun dengan Linda. Kenapa? Oh, tak adalah, aku dengar tadi macam ada orang ketuk pintu. Engkau. Saya dah tak tahu nak jawab apa. Hentam je lah. Okey. Letak telefon. Saya toleh dan tengok balik. Bayangkan Khairul, apa yang berlaku? Katanya di sini dekat balkoni rumah apartmen ini, dia ada letak kerusi yang disusun. Ini kerusi jenis stool ataupun macam bangku gitulah. Bangku tu disusun macam tower tau, macam satu menara. Dia susun tindih menjadi satu macam menara. Saya pusing ke belakang bila ternampak kerusi ataupun bangku-bangku tu disusun sebegitu rupa. Saya terperanjat sangat-sangat. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Dan kemudian saya mengeluarkan kata-kata, tolonglah, aku tak kacau engkau, tolonglah jangan kacau aku. Ya Allah, tolonglah. Dan kemudian dia berjalan menuju ke arah balkoni rumah. Saya beranikan diri. Saya berdiri dekat balkoni, bulu roma saya meremang. Tengah saya turunkan kerusi itu, tengah satu, daripada atas tu kerusi tinggi, dia turunkan satu, capai lagi satu, turunkan satu. Tiba-tiba dekat belakang bunyi sayap berkepak. Wow. Katanya terdengar. Saya toleh dekat belakang saya, rumah saya di tingkat 10 agak tinggi. Ada seekor burung gagak hitam legam. Gagak hitam, yang ini hitam legam, hitamnya kilat, pelekat, mekat. Katanya ternampak gagak tu hinggap dekat veranda ataupun balkoni rumah saya. Saya toleh, saya halau, shoo. Ada gagak, kita halau pakai tangan, hayun dengan kerusi, dia akan terbang. Yang ini dia tetap tidak. Dia masih berada dekat balkoni, tidak berganjak dari situ, Khair. Jadi apa yang terjadi, saya pun cepat-cepatlah masuk ke dalam, tarik. Saya balkoni rumahnya menggunakan sliding glass door. Mana tu hanya perlu tarik lah. Dia tarik pintu balkoni tu, dia tutup, tapi masih nampak luar sebab kaca. Kemudian dia tengok gagak tu masih dekat situ. Masih ada dekat situ. Dia tarik langsir untuk tutup balkoni. Bila dia dah tarik langsir tutup balkoni, dia dengar bunyi. Bunyinya seolah-olah macam burung gagak tu
ya, mengetuk mengetuk cermin kepada tingkap balkoni. Saya pun ketuk balik lah. Bum bum bum, nak kasi takut. Sebenarnya saya dah takut. Katanya Yanti, pendengar Ria 897. Saya ketuk lagi, tuk 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 tuk. Tapi bunyi dia yang gagak ketuk halus. Macam dia balas balik macam, oh, nak kasi gagak takut lah konon. Kemudian gagak tu bunyi lagi. Dia ketuk lagi. Katanya di sini beberapa kali saya ketuk balik, dia ketuk perlahan. Kali keberapa saya tidak kira, tetapi memang menakutkan. Bila saya ketuk balik, tung 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 tung, senyap. Senyap. Tiba-tiba saya dengar, Assalamualaikum. Kedengaran macam orang beri salam. Bunyinya macam orang beri salam, tetapi hujungnya panjang, kom. K-U, dia eja di sini K-U-U-M. Jadi bunyinya mungkin Assalamualaikum. Saya daripada nak tendang, dalam benak fikiran tahu gagak dekat luar, saya terpaksa batalkan niat. Perlahan-lahan ke belakang, terus masuk ke dalam bilik, tutup tingkap bilik, tutup langsir, buka lampu, tidur. Malam tu memang seram sangat-sangat. Saya tak tahu kenapa tak pernah saya lipat dengan kawan-kawan cakap dan cerita pasal hantu. Malam tu boleh cerita dan cakap pasal hantu sampai ke awal pagi. Bayangkan pukul 1 lebih pagi baru kawannya balik. Dan saya menyesal. Lain kali kalau kawan-kawan saya datang nak bercerita tentang hantu, saya suruh tukar topik. Saya tak nak lagi mengharungi gangguan yang sungguh menyeramkan ini. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Ya, Gizi. Ya. Menarik ya kisah tadi betul. Punya seram. Bayangkan ketuk-ketuk, kira ketuk balik dia bagi salam pula tu. Dia ketuk balik. Oh, kau tak takut bunyi aku ketuk aku bagi kau salam. Ni kau seram Ini adalah salah sebuah apartmen di Genting Highland. Bukan. Ini bukan. Ini Shah Alam. Oh, ini di Shah Alam. Beliau dengan kawannya sedang lepak ceritakan tentang apartmen di Genting Highland. Tahu apa nama apartmen yang kosong tu? Tahu. Apa? Dia adalah, tak boleh nak cakap. Cakap je lah, tak kisah. Apartmen dah tak ada lah. Dah tak ada. Amber Court. Yes. Amber Court, Amber Apartment. Amber Court, ya. Apartmen yang kalau mungkin ada yang sedang mendengar Google, pergi ke Google, letakkan Amber AMBER Court di Genting Highlands, boleh lihat pada luaran kondo itu kotor. Saya secara peribadi saya pernah memandu dari Singapura pergi ke Genting Highland. Dan bila naik bukit yang tinggi tu, saya pernah ternampak dari jauh apartmen Amber ni yang memang keadaannya agak menyeramkan sangat. Bila tengok je meremang teringat MJ12. Jadi waktu tu memang saya tak boleh pergi sebab saya pergi dengan anak dan isteri. Tak nak apa-apa berlaku lah. Kita pun kena pam-pam juga. Jadi ada yang dah tengok gambar Amber Apartment. Anda tahu apa kisah di sebalik Amber Apartment? Mungkin ada yang boleh anda dapat di internet, ada tak? Kisah di internet tentang Amber Apartment sebentar ya. Sementara Abang Khairul kita membuat mungkin pencarian mungkin berkongsi dengan anda di Ria 897 FM. Saudara ingatlah, setiap kisah hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Misteri jam 12 hanya sekadar hiburan saja. Okey. Ada terbaca tentang Amber Apartment daripada pengalaman orang yang tak dengar MJ12 ni. Okey, di sini ada yang mengongsikan di mana mereka yang dah terdahulu yang pernah menghuni tinggal di Amber Apartment. Ada di antara mereka yang dulu menyimpan jin. Wow. Ya. Entah benar atau tidak. Ini kita hanya sekadar baca daripada apa yang dikongsi di laman media sosial ataupun di blog-blog lah yang berkisahkan Amber Apartment ini.
di sini di mana si penulis mengungsikanlah di mana mereka yang selepas insiden ngeri lah yang berlaku di Amber Court ni, ada mereka yang baru pindah masuk. Mereka sering mengalami di mana kalau sedang menonton TV di waktu malam, TV akan terpadam dan terbuka sendiri. Ada yang seperti bunyi orang sedang bertukang waktu malam. Ya, ada yang mana tengah tengok TV ataupun mungkin baru pulang ke rumah, baru je tutup pintu, tiba-tiba bayangkan baru saja tutup pintu, baru gantung kunci, buka kasut, tangga selipar ke apa, tiba-tiba ataupun mungkin yang sedang masak di waktu malam, menunggu suami pulang ke rumah ke apa kan, tiba-tiba dengar bunyi. Ini tulisan penulis blog ni lah yang menceritakan. Ada beberapa kisah lah di sini, saya ringkaskan saja. Ada dengar yang bunyi budak menangis. Saya pernah kongsi seorang lelaki berpindah setelah dia berpisah dengan isteri. Dia terpaksa mencari rumah. Jadi dia mendapat rumah dengan sepantas di Amber Apartment ni. Dia tinggal dekat tingkat berapa saya tak ingat. Tapi dia tak diberitahu orang dah ramai pindah daripada Amber Apartment. Dia tak tahu. Jadi sebab tu dia senang dapat rumah dekat sana. Pada dia tawaran yang baik lah, pemandangan yang indah, yang cantik atas bukit, agak dingin. Dia pun rebut tawaran tu. Malam-malam hari dia tengah tidur, dia tutup pintu bilik di ruang tamu. Agak-agak ruang tamu. Apa yang berlaku tu? Khairul, saya tak boleh nak. dia tutup pintu, dia tengah tidur dekat ruang tamu. Bunyi orang buka dan tutup TV. Mengganggu Mengganggu. Jadi apa yang terjadi, dia bangun, dia keluar, dia tengok TV-nya menyala, tetapi dalam saluran yang berpasir lah. Dia tutup. Kemudian dia terdengar orang ketuk pintu ketika dia berada di rumah itulah. Jadi bila dia dapat tahu sebenarnya ramai orang dah pindah keluar daripada Amber Apartment, entah benar ataupun tidak. Ya, seperti yang apa yang saya bacakan di sini, ada yang merupakan pernah menjadi penghuni. Yang lelaki ni dia pindah. Dia dah pindah tu selepas beberapa minggu kalau tak silap saya. Dia baru dapat tahu yang orang semua dah pindah. Sebab tu bila dia baru pindah tu, dia nampak seorang makcik tengah turun bawah angkat kotak dengan anak perempuan. Dan kemudian makcik ni, saya ingat saya senyum dekat dia macam nak beritahu sesuatu tau. Tapi sesuatu berlaku, makcik ni tak sempat nak bercakap dengan dia. Dia naik atas dan baru selepas beberapa minggu dia dapat tahu apartmen tu semakin lama semakin tak ada orang tinggal. Dan unit rumah yang dia sewa ni, cakaplah misal kata, saya ingat lupa dia misal kata dia sewa tingkat 7. Sepanjang-panjang tingkat 7 tu semua dah pindah kecuali dia yang baru pindah. Tak ada orang lain tinggal dekat tingkat tu. Dia anda bayangkan. Yang ini apa yang diceritakan ni, Khairul? Ini ada yang di sini yang mengungsikan jika ini merupakan bekas penghuni di Amber Court di Genting Highlands. Beliau sedang pulang ke rumah di waktu malam. Sedang beliau berjalan hendak menuju ke lift, di lift lobby. Beliau ni merasakan seolah-olah diperhatikan oleh sesuatu, tapi bukan daripada jarak jauh, Kisi. Beliau ni rasakan seolah-olah diperhatikan dari jarak dekat. Bayangkan sampai kita berjalan, tapi kita rasa seperti ada orang perhatikan kan kita sedang berjalan tu daripada kiri ataupun daripada kanan. Dan beliau di sini mengungsikan bahawa suaminya tiap-tiap malam sejurus saja pulang ke rumah, akan selepas dah bagi salam masuk rumah, Assalamualaikum, tiba-tiba ada suara perempuan yang akan memanggil beliau pada tiap-tiap hari. Jadi beliau ni kata ketika itu suami ni rasa macam serba salah, masuk rumah nak bagi salam atau tak nak bagi salam. Ya, jadi apabila bagi salam, makhluk itu tidak menjawab salamnya. Tetapi bayangkan kalau Casey yang bagi salam. Bagi salam, Assalamualaikum, Casey. Siapa tu? Casey. Siapa tu? Jangan main-main Baru balik Itu dia sedikit sebanyak tentang Amber Apartment, apa yang boleh kita bacakan melalui laman blog yang dikongsi sama. Okey, Khairul, selepas ni ada kisah tentang apa, Khairul? Ada kisah tentang orang meninggal di Johor Bahru. Saya ada kisah tentang pengalaman seram seorang pembantu rumah
di Sengkang. Sengkang. Ya. Casey tinggal di Punggol. Bukan Sengkang. Bukan Sengkang. Sengkang kawan saya tinggal dekat Sengkang. Azlin Ali tinggal di Sengkang. Tak adalah Azim Punggol lah. Kau sebut Azim Punggol. Zah lah Sengkang. Zah dia tinggal di Sengkang. Nasib baik Zah bandar balik ya. Nasib baik. Kalau tidak Zah tak balik rumah 4 hari. Jadi kalau sudah bersedia, kita kembali, kita berehat seketika, kita kembali selepas lagu-lagu berikut ini dalam Misteri Jam 12. MJ12 kembali bersama dengan anda pada tengah malam ini. Kita ada kurang dari 15 minit sebelum jam 2 pagi untuk kita berkongsi pengalaman-pengalaman anda di Ria 897 FM bersama dengan saya Casey dan juga saya Khairul Ashri. Jangan lupa ikut Khairul Ashri di Instagram, Facebook, di Twitter dengan Khairul Ashri. Ejaan macam mana? KYRULASHRIE. Itu dia Khairul Ashri. Dan terima kasih pada anda yang telah pun memberikan kata-kata perangsang. Kak Mona terima kasih. Siapa lagi? Kak Mas Dusa terima kasih. Kita juga ada yang bernama ada Haziq, ada terima kasih Haziq, wow. Terima kasih Haziq. Juga ada Lokman. Lokman kata KC Khairul memang baik. Saya ingat kata-kata beliau, cara Khairul membaca cerita tu bukan membaca tetapi menyampaikan kisah misteri. Itulah yang kita inginkan kepada penyampai MJ12. Terbatuk orang kata kalau terbatuk-batuk ada orang sebut ketika tengah buat MJ12 maknanya ada orang hantar barang. Keluar kau. Bukan barang tu, maknanya hadiah makan. Cakaplah mungkin ada orang hantar biryani. Wow. Tengah lapar jangan. Biryani ayam. Sam, lepas duty jalan kayu ke apa? Okey, set, jom. Tengah lapar. Jalan kayu kira dia macam tengah tau. Dia dekat dengan Yishun, dekat dengan Punggol. Jalan kayu biryani pun boleh okey, baik. Khairul, kisah yang Khairul nak ceritakan ini berlaku di mana ni? Dikirimkan oleh salah seorang pendengar daripada Johor Bahru. Orang Johor. Di sini beliau ni sebenarnya meminta pendapat daripada pakar KC. Di sini beliau berkongsi sejak beliau berusia ada 12 tahun lagi, semasa arwah atuknya meninggal, adalah merupakan insiden ataupun kali pertama beliau mencium jenazah. Kita dengar sekarang kisahnya. Arwah atuk saya meninggal adalah pertama kali saya mencium jenazah. Sebelum ini saya tak berani langsung nak tengok ataupun tatap wajah jenazah yang telah dikafankan pun saya tak berani. Ini kan untuk mencium dahi si arwah. Semasa saya mencium dahi jenazah arwah atuk saya yang baru saja lepas dimandikan, dikafankan, saya cium. Memang bau wangian bacai kuat sangat. Baunya terlalu kuat. Baunya menguasai keadaan sekeliling. Dipendekkan cerita, seminggu selepas arwah atuk saya meninggal, semasa saya sedang mencuci pinggan di dapur, tiba-tiba saya terbau bau pacai, Casey. Bau yang sama semasa saya mencium arwah atuk saya. Bau yang sangat wangi, bau kuat tapi menyeramkan. Perkara ini berlarutan pada malam itu. Sebelum saya tidur, saya dah duduk dalam bilik, saya dah baring, sedang bersiap-siap nak tidur. Tak ada bau satu benda pun. Tiba-tiba bau pacai yang sama menguasai bilik. Sampaikan saya memang dah tak tahan, saya nak tidur. Saya terpaksa bernafas melalui mulut. Takut menggunakan hidung sebab baunya yang sangat kuat yang menyeramkan. Dan beliau di sini ada kongsikan peristiwa ini berlaku pada tahun 2010. Saya ingatkan selepas kejadian itu saya tidak akan diganggu lagi. Tetapi anggapan saya ini salah. Pada bulan 3 tahun 2017, ayah saya telah pun meninggal dunia. Saya sedih kerana ketika ayah saya meninggal dunia, saya buat pertama kalinya, buat kali terakhir beliau tidak dapat menatap
ataupun berbicara bersama ayah sebelum beliau menghembuskan nafas yang terakhir, kerana beliau sedang belajar di sebuah politeknik di Negeri Sembilan. Dan pada malam yang saya dikabarkan ayah saya meninggal, saya terus kemas barang-barang pakaian saya dan saya cabut balik ke Johor. Keesokan pagi, setibanya saya di Johor, saya bergegas pergi ke rumah mayat. Dan masa itu ayah saya telah siap dikafankan, telah pun dimandikan, dan saya dapat melihat wajah buat kali terakhir, dan saya dapat menciumnya. Pada malam selepas ayah saya selamat dikebumikan, saya tidur satu bilik dengan ibu saya ketika itu. Dan saya terbau benda yang sudah lama saya tak bau. Bau dia sama, bau pacai yang sama ketika arwah atuk saya meninggal. Ya. Itu kisah yang diceritakan sama. Jadi bila arwah atuk meninggal dunia, dia bau pacai. Dia bau pacai. Selepas arwah atuk dah dikebumikan, bau tu masih kekal. Bau tu kekal ataupun datang balik bau tu. Macam mana? Di sini beliau ada juga kongsikan kadang-kadang beliau rasa apabila sedang duduk di rumah seorang diri juga akan terbau kisi. Bayangkan aku sedang duduk di rumah, sedang menonton televisyen lah, misal katanya, tiba-tiba bau pacai, ataupun mungkin kita tengah dengar radio, tiba-tiba bau pacai kuat. Baunya hanya akan datang sekejap dan selepas tu akan hilang. Dan di sini beliau sebenarnya meminta pertolongan atau meminta pendapat daripada pakar. Ya, mungkin kalau anda adalah yang sedang mendengar ni adalah pakar, boleh saja komenkan. Mungkin nanti pengirim akan boleh baca di ruangan Facebook Ria 897. Baik, Kisi. Itu kisah dari teman kita di Johor. Siapa namanya sekali lagi? Namanya Syafiqah. Terima kasih Syafiqah. Johor Baru. Apa khabar orang Johor semua? Ya, orang Johor. Khairul Ashri juga suka pergi Johor? Selalu. Oh, selalu Wow. Pergi Johor untuk apa, Khairul? Selalunya pada tiap hujung minggu, ibu saya akan, abang, jom pergi Johor. Dengan ibu lah. Dengan ibu. Nampak siapa yang berkenalan Khairul Ashri ni masih single Masih single, anak mak pula tu. Wah. Ini kira package Jadi saudara, yang ini Khairul, saya nak berkongsi ni. Pengalaman ini berlaku di Sengkang. Dan ini pengalaman seorang pembantu rumah. Katanya, tapi kiriman email ni datang daripada tuan rumah. Tuan rumah kata ini pengalaman pembantu rumah saya. Bagus tak? Bagus. Dia dah macam menjaga tuan, menjaga pembantu rumahnya. Dia macam keluarga. Jadi yang ini dikongsi sama. Pengalaman ini entah benar ataupun tidak, tetapi berlaku di Sengkang. Kiriman daripada Nuraida. Nuraida berkongsi peristiwa yang menakutkan ini berlaku pada dirinya, pada pembantu rumahnya. Pembantu adalah orang yang sentiasa ada di rumah. Kita pergi kerja, dia ada di rumah. Anak pergi sekolah, dia ada di rumah. Dia 24 jam ada di rumah. Dia juga merupakan orang yang akan menjaga keselamatan dalam rumah kita. Jadi kalau ada orang ketuk pintu pada waktu malam, waktu saya tengah tidur, suami kerja shift malam, ataupun waktu saya dengan suami tengah tidur, dia orang akan bangun lah. Pembantu rumah saya ni, dia akan bangun sebabnya dia paling mudah terbangun bila dengar bunyi ketuk ke orang masuk bilik. Dia akan bangun, dia akan buka pintu. Ni orang putih kata apa tu Kisi? Light sleeper. Light sleeper, betul. Ada sleeper yang berat, taksing berat. Yes. Ini ringan. Jadi ini kisah yang nak diceritakan di sini, pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12 daripada Nuraida. Berlaku di Sengkang, tapi pengalaman pembantu rumahnya yang beliau ceritakan pada tuan rumah kongsi dalam Misteri Jam 12. Mana email saya kejap? Tiba-tiba hilang Kisi. Tak ada, tadi saya belum lagi. Saya dah buka tok tepi. Tapi ini misteri. Baik, yang ini kiriman daripada pendengar yang berkongsi pengalaman peristiwa yang diketengahkan ini entah benar ataupun tidak. Nuraida menceritakan pengalaman pembantu rumah. Dia beberapa kali cuba beritahu saya sesuatu. Mula-mula dia cuba hint. Dia cuba macam kasih sama-sama. Dia kasih macam pembayang-pembayang. Tapi saya tak faham. Saya malah tidak faham apa yang ingin disampaikan, dan saya tidak indahkan. Dan akhirnya dia takut saya mungkin tak percaya dan akan kena marah.
Sebabnya mungkin saya memang tak percaya dengan benda-benda kehadiran makhluk jin ke syaitan ke. Jadi mungkin akan dimarahi. Akhirnya dia berpeluang memberitahu saya. Dan dia menceritakan beberapa kali dia dengar orang ketuk pintu rumah. Waktu tengah malam ketika semua dah tidur, dia bangun buka pintu, tak ada orang. Jadi tidur lagi, dia dengar ketuk pintu, dia bangun buka pintu, tak ada orang. Tak ada orang. Jadi apa yang berlaku, selepas beberapa kali ketuk pintu tak ada orang, kali keberapa tu dia bangun pergi dekat pintu, tak ada orang lagi. Dia pun tak indahkan. Besok malam tak ada apa-apa. Lagi 2 malam kemudian, dengar lagi orang ketuk pintu. Dia bangun pergi dekat pintu. Kali ni dia tak buka pintu. Dia teringat 2 hari lepas, 3 hari lepas orang ketuk pintu rumah ni tapi tak ada orang. Jadi dia perlahan-lahan tengok pada lubang pintu. Lubang pintu tu dia ada macam cover tau. Katanya pembantu rumah saya beritahu dia tolak cover lubang pintu tu. Dia letak mata, dia tolak. Kemudian dia tengok dekat luar. Dia nampak dekat luar rumah jiran sebelah. Jadi rumah saya ni rumah corner. Rumah paling ujung. Perkara ini berlaku di tak boleh sebut lah, dekat kawasan estet perumahan Sengkang lah. Sengkang lah. Ada sebab Sengkang tu dia ada Rivervale ke Fernvale. Katanya jangan beritahu Casey. Jadi estet perumahan Sengkang lah. Jadi rumah beliau ni boleh nampak rumah jiran sebelah kalau dia teropong dari lubang pintu. Kata pembantu rumah saya, bila 2 kali malam kedua tu, beberapa malam kemudian lah, dia tengok di lubang pintu, nampak rumah jiran depan tu ada orang sedang berdiri. Mungkin orang ni yang ketuk pintu rumah ni. Jadi dia pun mungkin salah rumah agaknya, ataupun orang jual barang agaknya. Dia pun tolak balik dan dia jalan beberapa tapak, dengar lagi bunyi. Lalu katanya di sini pembantu rumah saya pergi ke dekat pintu, kemudian buka pintu. Tak ada orang. Kemudian pembantu rumah saya pun bersuara, "Mbak, enggak bisa ganggu. Enggak perlu ganggu. Mau tidur." Tutup pintu. Tutup pintu. Jalan beberapa tapak. Dia geram tau. Pergi dekat lubang pintu, selak. Tengah nak teropong, dekat depan ada wajah orang yang menyeramkan. Dalam dia gambarkan di sini, wajahnya agak dekat dengan lubang pintu tu. Matanya terbeliak dan mukanya pucat. Pucat sangat-sangat, macam orang baru dicekik dengan lidah terjeli keluar. Betul-betul berada dekat pintu. Dia selak, dia teropong. Astagfirullah. Dia terpekik. Kemudian yang terbangun adalah suami saya yang kejutkan, keluar daripada bilik melihat pembantu rumah saya sedang berdiri depan pintu, mulutnya komat kamit sedang membaca surah sambil matanya pejam pada malam yang disebutkan. Jadi saya pun cuba menepuk bahu pembantu saya, memanggil-manggilnya beberapa kali. Ya, saya panggil, Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Seri, Ibu. Jadi apabila dia ditanya oleh ibunya ataupun ditanya oleh saya, dia kata tak ada apa-apa. Katanya dia cuma terperanjat sebabnya pembantu rumah saya ni memang takut sangat dengan cicak. Jadi katanya bila tadi dia terdengar orang ketuk pintu. Bila dia buka pintu, dia nampak cicak jatuh. Itulah yang buat dia terpekik dan dia komat kamit membaca surah. Pembantu saya memang ekstrim takut dengan cicak. Tengok TV, keluar gambar cicak, dekat handphone pun ada logo macam cicak, kartun pun dia akan terpekik, takut. Fobianya macam tu sekali. Jadi saya percaya, katanya Nuraida, saya percaya. Beberapa hari dia tanya saya, cara dia berbual, akhirnya dia beritahu tempoh hari dia bukan nampak cicak, tetapi dia ternampak. Dia ceritakan lah, mula orang ketuk pintu, kemudian nampak rumah jiran sebelah ada orang berdiri. Akhirnya bila dia tengok sekali lagi, wajah yang menyeramkan mula muncul depan pintu rumah. Katanya hal ini saya beritahu pakcik saudara saya yang memang hebat dalam hal-hal gini. Dia pun mengarahkan saya untuk meletakkan beberapa barangan dekat pintu besi rumah saya ataupun dekat gate rumah saya.
Saya tak boleh sebutkan lah barangan apa. Takut nanti orang ikut pula nanti orang KC dalam MJ12 cakap kena letak ni kena letak MRT punya sign, kena letak ni, nanti orang pergi cari, orang buat dah, nanti saya telefon ialah KC yang kena menyalahkan akidah orang-orang mendengar MJ12. Ingat, ini semua hanya sekadar hiburan jangan mudah percaya. Jadi pakcik ni yang mengarahkan, kau letak ni, kau letak ni, letak ni dekat depan pintu rumah. Dia tak akan ganggu kau dan dia takut nak dekat dengan pintu rumah kau. Dan kata beliau, saya buat apa yang pakcik suruh. Katanya dah tak ada apa-apa gangguan. Pembantu rumah pun tak ada feedback tentang malam-malam orang ketuk pintu. Bagus benda ni. Para pendengar boleh cuba lakukan dengan meletak ... dan ... nampak? Nak mengajar orang pula ni janganlah sampai gitu sekali. Kepercayaan anda percaya sendirilah Betul. tapi kita jangan cuba. MJ12 ni hanya sekadar hiburan, tidak lebih dari itu. Wow, Khairul Ashri. Sudah pukul 2. dah lebih dari pukul 2. Tahu tak apa. Kita pun nak undurkan diri, Khairul Ashri. Sebab Jalan Kayu dah panggil. Jalan Kayu. Biryani ayam, biryani daging. Wow. Biryani ayam peha. Wow. Dengan kuah banji. Teh tarik berbuih-buih dengan timun. Terima kasih kepada semua peminat MJ12 yang berada di Singapura, di Malaysia, yang berada di Australia, yang di Brunei. Ada yang komen yang daripada UK. Terima kasih. Terima kasih kepada anda yang sedang mendengar. KC dan Khairul Ashri. Kita undurkan diri. Jumpa esok malam dalam rancangan Misteri Jam 12.